Bagi mula selanjutnya, kita membawakan penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai yang bersedia di talian pada ketika ini. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Pertama sekali, kita melihat kepada adakah kadar 3% ini yang sudah pun kembali ke paras pra-pandemik dijangkakan akan status quo kekal untuk tempoh setidaknya setahun ini, Doktor? Okey, terima kasih Cik Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjangkakan bahawa Bank Negara Malaysia akan menaikkan lagi kadar ni sebanyak 0.25% di tahun ini. Kemungkinannya pada Julai ataupun November. Ini kerana Bank Negara perlu balik kepada tahap asal sebelum krisis kegawatan berlaku untuk membolehkan dia mempunyai cukup weapon untuk menghadapi situasi kemungkinan kegawatan yang selanjutnya. Tapi ini akan bergantung kepada situasi pasaran. Doktor, adakah angka 3.25% sebagai contoh yang doktor maksudkan itu, iaitu angka sebelum kita berdepan dengan pandemik COVID-19, angka yang cukup orang kata apa, bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa termasuk juga data inflasi dan sebagainya? Ya, itu merupakan sekarang dianggap sebagai ceiling ataupun bumbung, maknanya mereka tidak akan menaikkan lebih tinggi daripada itu. Dan sebenarnya keadaan ekonomi kita hari ini agak stabil dan agak memberangsangkan. Tetapi apa yang berlaku ialah ekonomi kita dari segi pengeluar masih agak selesa, tidak mahu meningkatkan pengeluaran, dan ini menyebabkan berlaku juga sedikit krisis dalam pasaran di mana penawaran tidak dapat menampung permintaan yang boleh menyebabkan harga meningkat. Jadi apa yang berlaku apabila dinaikkan OPR, ini meningkatkan kos operasi perniagaan dan memaksa peniaga untuk meningkatkan pengeluaran untuk menampung kembali kehilangan untung disebabkan kenaikan kos kewangan. Jadi titik pulang modal perniagaan juga bertambah tinggi, juga memaksa peniaga-peniaga untuk meningkatkan pengeluaran. Ini yang dikehendaki di dalam ekonomi kita. Kita perlu meningkatkan pengeluaran supaya kita dapat melonjakkan ekonomi. Setakat ini ekonomi kita melonjak disebabkan oleh penggunaan persendirian, dan penggunaan persendirian ini menimbulkan masalah kerana dia menyebabkan permintaan yang semakin meningkat di pasaran. Dr. Bajoya, kalau kita melihat kepada apa yang diumumkan oleh Amerika Syarikat pada malam tadi, The Fed juga meningkatkan lebih kecil sedikit kadar faedah mereka, namun secara keseluruhannya sifat The Fed itu masih lagi agresif dalam peningkatan kadar faedah. Ini juga mungkin mempengaruhi kedudukan dan juga tindakan oleh MPC kita sendiri. Bagaimana untuk kita membaca keseluruhan, kerana di Amerika Syarikat mereka juga masih berdepan dengan krisis perbankan sebagai contoh. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mungkin dalam kita menentukan kadar faedah kita. Ya, sebenarnya kenaikan OPR ini merupakan satu beban kepada industri di Amerika. Kenaikan OPR telah menyebabkan lebih daripada 1.3 trilion US kerugian oleh sistem bank kerana kebanyakan bank dan institusi keuangan memegang pelaburan yang berpendapatan tetap. Dan ini hari ini mereka akan mengalami satu krisis baru yang disebabkan oleh OPR juga, iaitu krisis kejatuhan harga hartanah yang dijangka akan menyebabkan kerugian 1 trilion US dollar lagi. Jadi kepada peniaga di US ini satu beban, walaupun di aspek yang lain dia akan cuba mengurangkan tekanan inflasi yang akan menyebabkan kos sara hidup menurun, dan harapannya ialah kos pengeluaran juga akan menurun. Doktor, mungkin terakhir sekali untuk orang ramai yang menonton pada ketika ini, ramai melihat bahawa apabila mereka membuat pinjaman pada ketika pandemik COVID-19 dengan kadar faedah ataupun pada ketika OPR yang rendah sebagai contoh, mereka merasakan itu adalah peluang mereka. Namun ini adalah realitinya kerana OPR itu akan tetap meningkat apabila ekonomi pulih. Untuk seorang pakar ekonomi mungkin, adakah ketika ini apabila sudah mencecah 3%,
cukup masih sesuai untuk orang ramai yang memerlukan pinjaman, yang memerlukan pembiayaan untuk membuat pembiayaan maupun pinjaman? Ini bukanlah satu masa yang terbaik untuk membuat pinjaman kerana sebenarnya kalau berbanding dengan sebelum semasa krisis pada tahun 2020, kadar pinjaman OPR hanyalah 1.75, jadi kadar pinjaman lebih kurang 4% begitu. Masa itu meminjam adalah paling baik kerana kalau kita meminjam dalam kaedah pinjaman yang kadarnya tetap seperti pinjaman perbankan Islam, kita akan lock kadar faedah itu ataupun kadar kepinjaman pada 1.75. Tapi kalau mereka meminjam hari ini, mereka akan meminjam pada kadar OPR 3%, jadi mungkin kadar semalam pun bank-bank sudah meningkatkan kadar BLS mereka, BLR mereka kepada 6.4% misalnya di Maybank. Dan ini akan menjadi kadar pada masa ini. Jadi kalau kita meminjam menggunakan kadar pinjaman tetap, dia akan lock pada 6.4%. Nanti bila kadar OPR menurun, kita akan masih tetap membayar pada 6.4%. Jadi ini juga satu usaha oleh Bank Negara untuk mengurangkan pinjaman persendirian terutama yang di Malaysia kerana pinjaman persendirian kita sudah mencapai tahap hampir 90% daripada KDNK. Jadi memang ini bukan masa untuk meminjam. Ini masa untuk membayar balik pinjaman. Okey, terima kasih Dr. Bajaya kerana membantu kami untuk memahamkan situasi sebenar dan juga gambaran lebih besar itu Dr. Bajaya Bandai untuk kita melihat bagaimana kesannya. Seperti yang Dr. Bajaya sebutkan tadi, ada banyak faktor yang mempengaruhi termasuk juga keadaan ekonomi semasa. Saya nak membawakan kepada anda sedikit saja kerana ini juga mempengaruhi kedudukan kita. Kalau saya membawakan data pada ketika ini iaitu berkaitan dengan inflasi kita, indeks harga pengguna pada ketika ini. Ini adalah indeks harga pengguna kita pada tahun ataupun pada 3 bulan sebelum ini, Januari sehinggalah kepada Mac 2023. Kalau kita melihat inflasi kita sudah pun menurun ataupun indeks harga pengguna menurun 3.4% sehinggalah berbanding dengan sebelum ini 3.7%. Ini adalah bagaimana kita melihat bahawa kesederhanaan inflasi ataupun IHP yang mengukur inflasi ini sedang berlaku. Kalau ada peringkat pengeluar pula, indeks harga pengeluar IHPR juga menyaksikan penyusutan pada Mac iaitu negatif 2.9%. Ini juga dua indikator untuk kita melihat bagaimanakah pergerakan harga barang tersebut yang akan berlaku dan juga menentukan juga mungkin pergerakan keadaan semasa orang kata apa inflasi dan juga penentuan kadar faedah pada ketika ini. Itu bagaimana untuk kita rangkumkan kenaikan kadar OPR dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi.